Selain akses dan rejim pembiayaan yang lebih baik, saya juga akan memberikan perhatian khusus kepada aspek keterangkuman dalam pendidikan tinggi. Pemuda-pemudi yang berbakat dan berpotensi, yang berkelainan upaya, yang minoriti, yang menjadi pelarian, yang tiada kewarganegaraan, malah sesiapa saja yang ingin belajar akan diberikan ruang dan peluang. Jadi di kandang mahkamah pada tahun 2015 kami dijatuhkan hukuman. Assalamualaikum tuan. Mohon kebenaran menjalankan tugas tuan. Terima kasih. Segalanya bermula apabila satu percutian yang pada asalnya kami ingin mencipta satu kegembiraan bertukar menjadi satu titik hitam dalam hidup Amir. Kerana pada kejadian tahun 2012, pertengahan tahun masa tu, kami merancang untuk pergi bercuti. Tapi disebabkan jiwa muda yang kami alami masa tu, kami menukar percutian yang patutnya menyeronokkan itu kepada satu jenayah yang mengakibatkan kehilangan nyawa mangsa. Walaupun pada ketika itu kami tidak merancang untuk melakukan pembunuhan, yang kami rancang adalah untuk samun, tapi bila kejadian tu mengikut tindakan yang melulu daripada kami, mangsa tersebut telah mati di tempat kejadian. Tempoh reman selama 2 tahun akhirnya membawa kami kepada keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi. Perkara ini juga memberi kesan yang mendalam dan kehidupan kami masa tu. Untuk apa Amir perlu teruskan kehidupan Amir? Kerana bagi Amir, apabila dijatuhkan hukuman ni, Amir dah tak ada peluang lagi untuk hidup macam mana orang luar hidup, untuk mencipta masa depan, untuk berjumpa dengan keluarga Amir. Dalam masa 2 tahun tu Amir berdoa pada Allah. Masa tu Amir dah tak doa untuk bebas lagi. Amir doa, ya Allah, Kau berikanlah satu keputusan yang terbaik untuk hidup aku. Jadi alhamdulillah, doa saya tu Allah Ta'ala angkat. Bila dijatuhkan hukuman 20 tahun, Amir bersyukur. Daripada Amir teruskan dengan keresahan hati Amir, Allah Ta'ala hadirkan penawar, iaitu tarikh bebas Amir. Pada penghujung 2019 tu, dia ada jumpa pihak sekolah kami. Dia menyatakan dia berminat untuk menyambung pelajaran. Jadi kami interview lah tahap pendidikan dia, sebab untuk ambil SPM di sini sebenarnya bukan mudah. Dia ceritalah dia rasa dia nak berubah. Dekat luar dia ada SPM tapi gagal lah. Dan dia nak, daripada gagal tu, dia nak ambil peluang dekat sini. Dia nak upkan dia punya SPM yang sedia ada. Saya bersikit tentang apa yang mendorong diri saya sendiri untuk menyambung pelajaran di dalam penjara ini adalah apabila saya dilantik untuk menjadi banduan peringkat khas. Banduan peringkat khas ini bermaksud seorang banduan bekerja di satu tempat tertentu. Macam saya ditugaskan untuk bekerja di Sekolah Integriti Keluang. Jadi pada masa yang sama, saya termasuk dalam persekretarian pendidikan yang diadakan oleh pihak penjara.
Jadi di situ saya hari-hari melihat adik-adik saya belajar, daripada tak tahu apa, daripada keputusan yang teruk, diorang boleh berjaya. Jadi dekat situ terdetik di hati saya, apa salahnya kalau saya mencuba juga seperti mereka. Bahawasanya saya sebagai mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Alhamdulillah dia dapat 6A 2B dan antara pelajar terbaik jika dibandingkan dengan sekolah Henry Geni dan sekolah integriti di negeri-negeri yang lain. Dia antara yang top 3 lah. Dia sendiri cakap dengan saya hati ke hati, cikgu, saya keluar nanti, saya nak jadi anak yang baik, dia kata. Saya nak berubah. Saya dah cukup, dah banyak dah saya dah lukakan hati dia orang. Jadi saya yang dengar pun rasa tegak bulu roma jugalah, nampak kesungguhan dia tu. Sebab biasa kadang-kadang kita boleh tahu orang cakap ni sekadar cakap dan orang yang cakap daripada hati. Jadi dia cakap tu daripada hati. Sebenarnya sejak daripada menduduki peperiksaan SPM lagi pada tahun 2021, saya selalu berdoa pada Allah semoga satu hari nanti akan ada peluang lain pula untuk saya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi doa saya didengari Allah dan dimakbulkan, alhamdulillah. Selepas saja keluar keputusan SPM, saya terus diserapkan untuk masuk belajar di UPSI dalam kursus diploma keusahawanan. Jadi kat situ saya amat bersyukur kepada Ilahi kerana diberikan peluang ini dan saya akan gunakan sebaik-baik mungkin. Keindahan alam semula jadi. Siapa nak try, boleh cuba. Angkat tangan. Banduan ni ada stigma di luar. Susah nak jumpa orang yang sanggup ambil banduan untuk bekerja di bawah dia. Jadi dengan adanya kursus Wana Mesti ini, dia boleh jadi his own boss lah. Dia boleh jadi bos dia sendiri, tak perlu nak minta kerja pada orang lain. Dan insya-Allah bila bisnes ni ataupun perniagaan ni seperti kata Rasulullah pun 9 daripada 10 rezeki daripada perniagaan. Di Universiti Pendidikan Sultan Idris, kita percaya bahawa pendidikan adalah hak milik semua insan. Pendidikan sangat-sangat berharga dan boleh mengubah masa hadapan seseorang insan. InsyaAllah sekiranya program rintis ini berjaya, ia akan dikembangkan terhadap beberapa pusat tahanan lagi agar kita dapat memberikan peluang kedua kepada anak-anak muda ini. Melalui amanat Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi bagi tahun 2023, beliau telah menggagaskan 11 azam dan antaranya adalah akses pendidikan tinggi yang berkualiti terhadap golongan terpinggir, antaranya anak-anak pelarian dan seterusnya pesalah-pesalah juvenil ini. Ibu pujaan kami yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Dekat situ Amir betulkan niat Amir menuntut ilmu ni adalah untuk menaik taraf di MSD dan penjara ni dan berubah daripada satu pemata yang berlumpur kepada satu pemata yang bersinar dan untuk menjadi seseorang yang berguna untuk masyarakat apabila Amir bebas kelak. Jadi pengharapan yang khususnya ibu bapa saya buat ialah, Amir, kau buatlah yang terbaik untuk diploma ni. Sebab buatlah diploma ni untuk ibu. Jadi kata-kata tu membuatkan saya lebih semangat. Dan apabila saya lemah, saya akan tengok kembali gambar ibu saya, bapa saya, untuk Amir sentiasa konsisten dalam usaha Amir untuk mencapai sebuah kejayaan tu. Harapan Amir apabila satu hari nanti Amir melangkah keluar daripada penjara ni adalah Amir dapat kembali ke pangkuan keluarga Amir dan masih diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Amir peluk ibu Amir, peluk abah Amir, dan mereka dapat terima Amir tidak seperti Amir yang dulu. Bagi masyarakat pula, Amir harapkan bahawa mereka menerima Amir seperti mana orang lain juga dan tak meletakkan title banduan tu sebagai satu watak yang mengerikan dalam kehidupan mereka. Kerana kami telah pun
menjalani hukuman dan kami telah bertaubat atas segala kesalahan kami. Macam dibandingkan perbezaan antara persekitaran Amir dengan graduan di luar sana, mereka mempunyai lebih banyak akses daripada kami di dalam ni, dan berbagai kemudahan dan fasiliti untuk menyokong mereka untuk lebih maju dalam pendidikan. Masih kelihatan buat Amir kat sini. Alhamdulillah keadaan Amir. Mungkin untuk Amir bersama pada tahun ni adalah mustahil kerana tarikh Amir untuk balik ada beberapa tahun lagi. Jadi cita-cita Amir untuk meraihkan Hari Raya pada tahun 2015 dulu akan menjadi kenyataan pada tahun 2026 ni. Dan satu harapan Amir supaya keluarga Amir masih ada lagi. Untuk makluman juga, Jabatan Penjara bukan sahaja melaksanakan hukuman, tetapi kini telah berubah lebih kepada hukuman dan juga kepada pendidikan terhadap banduan ataupun penghuni. Jadi kita berterima kasih kepada UPSI kerana dapat bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia, terutamanya di Penjara Keluang, dalam melaksanakan diploma keusahawanan ini. Jadi saya mengharapkan pengurusan penjara dan juga institusi pendidikan dengan melihat keperluan ataupun relevan serta kemampuan di seluruh institusi penjara untuk melaksanakan program pendidikan ini kepada peringkat yang lebih tinggi lagi, sama ada daripada program keusahawanan ataupun teknikal dan juga lain-lain bidang, daripada segi diploma, seterusnya kepada ijazah dan kepada yang lebih tinggi lah. Jadi mereka ini akan ada satu nilai ataupun value apa mereka dibebaskan kelak, dan mereka akan dapat bersaing di peringkat perindustrian nanti.